إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini dapat sama-sama kita bersama, dan insya-Allah kita akan membaca beberapa hadis insya-Allah berkaitan dengan masalah fiqh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw mazyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah. Yang bermaksud daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah besar, keluar darah dari hidung, muntah kecil atau mengeluarkan mazi, yakni semasa mengerjakan sembahyang, maka hendaklah dia meninggalkan tempat solatnya lalu berwudu. Kemudian hendaklah meneruskan solatnya dengan syarat dia tidak bercakap-cakap ketika berwudu itu. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut barang siapa yang muntah besar, maksud dia semayang itu dia muntah besar, ataupun keluar darah daripada hidung dia, ataupun muntah kecil, ataupun dia keluar mazi bukan mani, mazi, maka dia mesti berhenti sembahyang dan dia berwuduk ketika itu. Kemudian hendaklah dia meneruskan sembahyangnya dengan syarat tidak bercakap-cakap ketika berwuduk itu. Itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memberitahu orang hak muntah, masalah-masalah yang disebutkan tadi ketika sedang mengerjakan sembahyang. Jadi orang itu dia kena ambil wuduk semula. Ini ialah apa yang disebut oleh hadis ini. Walau macam mana pun, ini ialah khilaf dari segi mazhab ulama. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa seseorang mesti melanjutkan solatnya dan solatnya tidak batal, tetapi dengan syarat orang itu tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan solat, seperti mana yang telah ditegaskan oleh hadis menerusi sabdanya, tidak bercakap-cakap. Jadi walaupun berlaku kepada dia muntah dan sebagainya tadi, benda-benda sebut ni mazi dan sebagainya, dia boleh kecek saja. Itu ialah mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jangan silap faham, sebab Syafi'i kita memang tak sama sebagaimana hadis ni. Boleh jadi Imam Syafi'i dia menggunakan hadis-hadis lain. Walau macam mana pun, bagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, laku tu hukum dia, tidak batal hukum dia sekalipun keluar mazi. Kita Syafi'i, kalau keluar mazi ni mestilah batal sembahyang dah. Batal dah. Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang terakhir dan Imam Ahmad menyatakan bahawa hadas tetap membatalkan solat kerana berlandaskan hadis lain. Hadas seperti mazi tadi, bagi Imam Syafi'i dan juga Ahmad memang dia membatalkan sembahyang.
Nabi kata, "Idza fasha ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salah." Jika seseorang di antara kamu keluar angin. Jika seorang di antara kamu kentut ketika sedang bersolat, maka hendaklah dia keluar, meninggalkan solatnya dan berwuduk, lalu mengulangi semula sembahyangnya. Ini mazhab Imam Syafi'i kita. Kalau ketuk batal. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau sekadar mutah gapo tu tidak membatalkan sembahyang. Jadi masalah fiqh dalam hadis ini ialah yang pertama, wuduk menjadi batal kerana muntah besar. Kalau ikut hadis ni, wuduk menjadi batal kerana muntah besar. Muntah kecil yang keluar daripada mulut, keluar darah daripada hidung dan mengeluarkan mazi dari kemaluan. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ni. Ulama sebenarnya berselisih pandangan dalam masalah yang disebutkan sebentar tadi. Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Maliki berpandangan bahawa muntah besar dan muntah kecil tidak membatalkan wuduk. Kita Imam Syafi'i, muntah kecil ke, muntah banyak ke, tidak membatalkan wuduk. Mazhab Hanafi pula mengatakan bahawa muntah sama ada besar ataupun kecil, jika memenuhi mulut membatalkan wuduk. Itu. Sebab kita lah ni, Malaysia kita ni bukan sahaja Syafi'i ada. Dia ada orang Arabnya, dia ada orang putihnya, orang Amerikanya, orang Islam. Ramai lagi bangsa-bangsa lain yang pelbagai mazhab. Kita pun pergi mari, kita pergi Johor, kita pergi Kuala Lumpur, kita pergi Selangor. Jadi kita akan bergaul dengan demo-demo ni, boleh jadi kita akan jumpa suasana hak demo-demo mutak. Jadi mazhab dia mengatakan batal sembahyang. Kalau mazhab Hanafi mengatakan bahawa muntah sama ada besar maupun kecil, jika penuh mulut membatalkan wuduk. Muntah ni kalau banyak memang dah. Ya penuhlah mulut tu. Kalau lain semua tu ia tahir juga. Maka batal wuduk ketika itu bagi mazhab Hanafi. Tapi kita Syafi'i tak batal. Sikit ke, banyak ke, tidak batal. Dalam masalah darah pula, Imam Syafi'i membezakan jenis darah yang membatalkan wuduk dan sebaliknya. Sehubungan itu beliau berkata, Imam Syafi'i kata, darah yang keluar bukan daripada kubul dan dubur tidak membatalkan wuduk. Kalau darah tubik ke bibir mulut kita, tangan kena pisah ke, selain daripada kubur dan dubur kita, maka dia tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau darah kecil sedikit pacak, contoh dah tubik apa darah ke apanya, batal puasa, batal sembahyang kita. Bukan darah saja, kalau keluar mah sekalipun, keluar perak, intan berlian pun, dia dikira batal puasa. Tak kira tubik gapo, tubik angin keluar asap pun, dia dikira sebagai batal puasa bagi imam ataupun mazhab Asy-Syafi'i. Namun jika darah keluar daripada kubur dan dubur, maka dia membatalkan wuduk. Jumhur ulama telah bersepakat bahawa wuduk menjadi batal jika seseorang mengeluarkan mazi. Ini ialah jumhur ulama. Tapi ada mazhab setengah tu ialah kata tidak batal. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan batal sekiranya keluar mazi. Keluar mazi boleh membatalkan wuduk. Tu satu masalah hadis Nabi. Tapi hadis ni ialah hadis Nabi juga. Kita jangan pelik sekiranya kita jumpa mazhab-mazhab lain yang mengatakan tidak batal. Hadis lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmizi wa hasanahu. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah orang mati, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengusung jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Dalam hadis ini jelas Nabi kata, mereka yang memandikan jenazah, tak kiralah kita membantu memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Tapi barang siapa yang mengusung jenazah, kita usung jenazah, tak kiralah usung daripada awal sampai ke dikubur ataupun tengah jalan saja, maka hendaklah dia berwudu. Itu ialah matan hadis Nabi SAW. Oleh kerana jenazah sebelum diapa-apakan diyakini terdedah kepada kotoran atau najis yang keluar daripada tubuhnya, maka syariat Islam memerintahkan orang yang memandikannya supaya mandi sebagai langkah berjaga-jaga untuk membersihkan diri. Ni sebab orang mati ni kadang-kadang dia ni macam-macam lah kekotoran dah. Jumpa dalam mana, mati baru, macam-macam lah, tahu cerita lagu mana. Tapi kalau lah ni musim lah ni tak boleh. Mandi pun tidak dibenarkan. Bahkan semuanya diurus rumah oleh doktor. Mandi pun tak benar, tak mandi pun tak. Sebab mandi ni boleh membahayakan lagi. Pak, masalah fiqh, bukannya masalah akidah. Kalau Kementerian Kesihatan, orang yang pakar dalam bidang kesihatan ini mengatakan bahaya, maka dialah yang lebih berhak untuk kita dengar pandangannya. Itu masalah fiqh. Dia mandi, tak tahulah dia mandi cara mananya. Jadi dia telah bicara dengan tulba ataupun tok qadi ataupun mendapat fatwa daripada Jabatan Agama, boleh jadi ni. Orang yang mengusung jenazah diperintahkan pula untuk berwudu. Ada kemungkinan anjuran ini ditujukan kepada orang yang tubuhnya bersentuhan secara langsung dengan tubuh mayat ketika mengusungnya. Ni hak sentuh secara langsung. Lah ni kita tak sentuh dah. Kitanya hanya letak atas keranda sahaja. Kalau kita nak usung jenazah keluar daripada keranda, letak dalam lilahat, tu pun telah pun bersih dah deh. Telah pun bersih dah semua sekali, maka tak ada masalah. Ada kemungkinan pula maksud wuduk di sini ialah makna wuduk menurut bahasa sahaja, iaitu basuh tangan. Ada pula kemungkinan lain bahawa anjuran ini bersifat ta'abbud, kerana tidak ada seorang pun ulama yang menganjurkan berwuduk bagi orang yang mengusung jenazah. Ni hanya untuk kita kata untuk jaga, untuk cerak je lah, untuk kepastian saja tangannya bersih, itu saja. Tidak ada ulama pun mengatakan begitu. Dalam hadis lain Nabi SAW telah bersabda, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajisin fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Tidak diwajibkan ke atas kamu mandi ketika kamu memandikan jenazah. Jadi orang mandi jenazah sekarang ni pun dia bukan wajib mandi. Kita hanya sunat sahaja mandi untuk kebersihan. Ni boleh jadi jenazah tu ada penyakit yang boleh berjangkit, maka untuk kepastiannya ialah kita sunat mandi.
Tapi Nabi kata, tidak diwajibkan mandi ke atas kamu ketika kamu memandikan mayat. Sesungguhnya mayat itu mati dalam keadaan suci dan tidak najis. Jadi cukuplah bagi kamu hanya dengan mencuci tangan kamu. Ini ialah untuk mayat biasa. Kalau tahu dah mayat tu dia mengandungi penyakit seperti HIV ke, hal ni lah yang lebih bahaya lagi. Ataupun penyakit COVID-19 yang kita hadapi ni, maka bahaya juga lagi. Maka sudah pastilah kita wajib mandi. Kalau baru ni, kita wajib pakai penutup muka bagi hak nyakitan. Hak kita yang sihat pula dinasihatkan supaya pakai juga supaya nyakit tak mari. Bahkan tak boleh dekat. Kalau sebelum ni bolehlah jalan dekat-dekat selisih baru. Lalu tidak boleh dah. Tidak boleh sebab apa? Sebab dia boleh nyakit. Lepas balik tu kena mandi. Sebab apa? Takut nyakit tu ada di baju kita dan sebagainya. Hadis lain. An Aisyah radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Nabi ni dia zikir dalam semua keadaan. Kita ni zikir hanya selepas sembahyang sahaja. Hak selain daripada tu kita tidak mengamalkan zikir. Segala pergerakan Nabi itu dia zikir. Nabi ni masa tandah pun dia zikir, baca doa ni, keluar tandah pun berdoa. Masa berak tu tak berdoa lah. Tapi masa kita terus tandah tu kita ada doa-doa yang Nabi ajar dah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada kekotoran. Apa maksud hadis? Apabila kita sebut mengenai zikir, zikir ini dia ada dengan hati, ada zikir dengan lisan. Ada zikirnya dalam hati, ada zikir dengan lisan. Sama ada ketika dalam keadaan bersuci, kita suci kita boleh berzikir, ataupun dalam keadaan kita berhadas, berjunub, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, kita berkenderaan, kita bermusafir, maupun kita duduk rumah saja, bermukim saja. Ulama telah bersepakat untuk membolehkan berzikir. Zikir tidak ada masalah. Sama ada kita berjunub ke lagu mana, sebab kita ni hanya berzikir. Berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dan sebagainya bagi yang berhadas, haid, nifas dan berjunub. Sama ada zikir dengan hati ataupun zikir dengan lisan. Ni zikir tak ada masalah. Tapi baca Quran tidak boleh. Haram bagi kita yang berjunub ataupun perempuan yang dalam haid, junub, nifas dan sebagainya, baca Quran tidak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan baca Quran itu untuk zikir tak apa. Dia niat zikir tak ada masalah. Ataupun kalau fatwanya ialah kalaulah dia tu baca Quran untuk ujian, periksa di sekolah-sekolah ke, maka itu dibenarkan. Tapi wajib dia niat zikir. Kalau tak niat zikir, maka menjadi hukum haram. Sebab ada hadis
ada ayat Quran nyata jelas melarang daripada menyentuh Al-Quran ataupun baca Al-Quran dalam keadaan kita tidak suci. Meskipun makna zahir hadis ini mengandungi pemahaman zikir secara umum hingga mencakupi aktiviti membaca Al-Quran bagi yang berjunub, namun hadis ini ditaksiskan, dihakkan oleh hadis lain yang akan mengemukakan dalam bab mandi, iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Quran ma lam yakun junuban. Rasulullah sentiasa membaca Al-Quran kepada kami selagi mana baginda tidak dalam keadaan berjunub. Maknanya sekiranya dalam keadaan berjunub, maka tidak boleh dalam keadaan berjunub kita baca Al-Quran. Kalau tak junub, tak ada masalah. Tapi kalau baca Quran, niat zikir beres. Kalau tak ada zikir, hukumnya ialah tetap haram. Habis itu. Hadis lain ialah hadis riwayat Abu Dawud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, innamal wudu'u ala man nama mudtaji'an. Yang bermaksud ialah bahawa wudu dimestikan dilakukan oleh orang yang tidur dalam keadaan mengiring tubuhnya. Jadi lah masalah jenera ni terlelak ni, tidur ni, dia tengok dalam mazhab Syafi'i papai punggung tu tetap qada. Kalau papai punggung tu ngadak kiblat ataupun ngadak alik naik alik jatuh jenera, maka dia kena ambil air semaya, kita Syafi'i. Tetapi kalau nyanda tu baiki di tiar tu tiba-tiba terlelak walaupun sekejap, maka tak ada masalah. Ni, tak pakai punggung. Tak gitu kan? Tak ada? Tak apa, tetap pakai punggung tu penting. Oh, tak nyana tu umbeh. Kecuali jenis orang hak sepeng itu dere. Itu tak ada punggung dah. Kepala dia macam koleh. Koleh kanan kiri tak tumbang. Oleh kerana tidur dalam posisi miring merupakan keadaan yang paling lumrah dilakukan oleh setiap orang, maka hadis ini membatasi keadaan yang boleh membatalkan wuduk hanya bagi orang yang tidur dalam keadaan tersebut. Hal ini ditunjukkan pula oleh hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas yang disebut oleh Abu Dawud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur lena dalam sujudnya. Nabi pernah tidur lena dalam sujudnya. Kemudian baginda bangkit dan terus mengerjakan solat tanpa mengambil air wuduk semula. Ibnu Abbas tanya, mengapa Rasulullah Tuan terus mengerjakan solat tanpa mengambil air wuduk semula, sedangkan Tuan tadi sudah tertidur? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya wuduk ini hanya bagi orang yang tidur dalam posisi memiring tubuhnya. Tapi kalau sujud ni kan, kalau kita sampai itu boleh ni? Tak? Tak boleh lah kita. Tapi ini ialah satu hadis Nabi. Diikut oleh mazhab lain boleh jadi. Kita sampai tak boleh. Kalau sujud ada. Ni mungkin jadi khususiyah Nabi kali ni.
khususiyah untuk Nabi. Walau macam mana pun ada mazhab lain boleh guna lah ni. Kita Syafi'i tak guna. Sebab kita mesti tetap pakai punggung. Dia ada sebut sini ke? Okay. Jadi dalam masalah fiqh hadis ini disebut tidur dengan posisi mengiring boleh membatalkan wudu. Maknanya tetap pakai punggung lah. Cara tidur seperti ini seringkali dilakukan oleh kebanyakan. Maka kita Syafi'i tidak boleh. Tengok hadis ni, dia jelas lagi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita baca terjemah. Syaitan akan mendatangi seseorang di antara kamu dalam salatnya, lalu dia meniup tempat duduknya sehingga terbayanglah dalam khyalannya seakan-akan dia berhadas, padahal pada kenyataannya tidak berhadas. Jika seorang ada merasa demikian, maka janganlah menghentikan solatnya sebelum mendengar suara atau mencium bau. Ini ada hadis Syafi'i kita apa?